الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Elok, kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan untuk kita bersama-sama berkumpul, membaca, mengambil pengajaran dan juga peringatan daripada beberapa ayat Allah daripada Al-Quran. Dan ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan, yang kita harap Allah tidak tarik nikmat ini daripada kita selagi mana kita masih hidup. Nikmat berada di dalam circle ataupun lingkungan yang inginkan kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama juga terdorong, sebab kita ada hari yang okey dan ada hari yang semangat, ada hari yang kurang semangat. Mudah-mudahan hari yang kurang semangat itu, melihat kawan-kawan yang lain, kita terdorong untuk terus nak mempelajari Al-Quran ini, insya-Allah. Baik. Insya-Allah hari ini kita dah habis membincangkan mengenai surah Al-Hasyr, dan hari ini insya-Allah kita nak mengambil beberapa peringatan, beberapa pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Hasyr sebelum kita nak memasuki surah yang baru, insya-Allah. Kenapa? Dan kalau kita mengejar untuk menghabiskan tadabbur satu Al-Quran, dan tanpa kita betul-betul melihat apakah peringatan yang boleh kita ambil daripada surah ataupun ayat, dan yang mana kemudian kita amalkan, maka samalah kita seperti mana yang kita telah lakukan pada bahagian bacaan. Dan yang dulu kita fokus pada baca sahaja, kita tak melihat pun pada bahagian kefahaman Al-Quran itu. Dan Alhamdulillah Allah telah buka pada bahagian kita nak kesedaran untuk kita memahami Al-Quran. Akan tetapi kalau kita lalu pada tadabbur ini dengan nak menghabiskan juga surah sampailah kita khatam, maka samalah kan yang perkara yang kita lakukan seperti mana ketika mana kita membaca. Kerana yang penting adalah pengajaran, bukan berapa banyak ayat ataupun surah yang telah kita habis. Seperti mana Haji Nuriah baru-baru ni mengingatkan saya mengenai Umar Al-Khattab yang menghabiskan surah Al-Baqarah ni berapa lama, Haji Nuriah? Dia habiskan surah Al-Baqarah ni? tahun. 12 tahun. Lama, 12 tahun. Umar Al-Khattab menghabiskan surah Al-Baqarah ni. Lama. Kan? Sedangkan dia hanyalah 286 ayat. Tapi yang dilihat adalah bukan berapa banyak surah yang telah dihabis, tapi yang dilihat adalah berapa banyak praktikal, kan, kefahaman dan juga praktikal yang telah dilakukan daripada ayat-ayat yang dibaca. Sebab itu kita lihat Umar Al-Khattab, bagaimana dia dengan agama, bagaimana dia dalam memimpin orang Islam selepas itu, kan. Selepas pada Abu Bakar As-Siddiq, di bawah pentadbiran ataupun khilafah Umar Al-Khattab, telah pegang sehingga menguasai hingga 2/3 dunia. 2/3 dunia, kan, dikuasai. Dipimpin oleh siapa? Oleh seorang yang menghabiskan surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Dan waktu itu Umar Khattab bukanlah muda, kan, waktu dia masuk Islam itu. Maka Alhamdulillah kita telah habis membincangkan surah Al-Hasyr ini 34 sesi. 34 sesi. Dan di penghujung ini kita nak melihat apa yang boleh kita dapat daripada surah Al-Hasyr ini, apa yang surah Al-Hasyr ini menyeru ataupun berbicara dengan kita. Baik. Pertamanya kita nak lihat, kita tak lalu pada semua ayat lah. Kita akan ambil poin-poin sahaja, insya-Allah. Pertama, kita nak lihat pada ayat yang pertama,
surah Al-Hasyr, ayat yang pertama pada surah Al-Hasyr. Muka surat 545. Muka surat 545 ayat pertama pada surah Al-Hasyr. Baik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Baik. Kita lihat pada perkataan yang pertama pada surah Al-Hasyr ini, itulah sabbaha. Dalam terjemahan diletakkan apa? Bertasbih lah. Bertasbih. Menyucikan. Menyucikan. Bertasbih dan juga menyucikan. Baik, bentuk perkataan sabbaha ini dalam bentuk apa? Ini kita bagi bahasa Arab sikit, bentuknya bentuk apa? Fi'il madhi ke? Fi'il mudhari' ke? Fi'il madhi. Kan? Fi'il madhi, maksud dia past tense. Kan? Maka dalam terjemahannya ialah telah bertasbih. Dan bertasbih itu dalam bahasa kita, terjemahannya kita terjemahkan dengan menyucikan. Baik, telah bertasbih. Siapa yang telah bertasbih? Segala yang ada di langit dan juga di bumi. Baik. Maknanya Allah nak bagi tahu segala apa yang ada di langit dan apa yang berada di bumi, semuanya telah bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita lihat pada ayat terakhir surah Al-Hasyr ini, sebenarnya yang Haji Yahya telah sebutkan juga, Allah tutup pada ayat yang ke-24 ini dengan yusabbihu. Yusabbihu lahu. Baik, yusabbihu bentuk perkataannya apa? Mudhari'. Fi'il madhi ke mudhari'? Mudhari'. Bentuknya adalah bentuk mudhari', kan, menunjukkan dia adalah present tense, dia adalah continuous tense. Kan? Berterusan. Baik. Maka kalau kita lihat pada ayat pertama dan juga ayat yang terakhir, ayat pertama Allah kata semua yang berada di langit dan di bumi telah bertasbih kepada Allah SWT. Maka bila orang dengar tu, telah bertasbih, maknanya perbuatan yang telah lepaslah. Kan, maknanya sebelum ni mereka bertasbih, sekarang bertasbih ke tak? Kan? Maka Allah beritahu pada ayat yang terakhir, Allah kata mereka itu berterusan. Fi'il mudhari' kita dapat poin dari situ apa? Dia adalah satu perbuatan yang berulang-ulang dan berterusan. Kan? Maksudnya yang berada di langit dan di bumi itu, adakah mereka sekali saja bertasbih? Tak. Mereka sentiasa. Mereka berterusan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa pengajaran yang boleh kita ambil untuk diri kita bila kita melihat segala yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla? Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Kenapa kita tak boleh bertasbih? Baik. Makhluk lain boleh buat. Boleh taat. Baik. Selalunya kan kita akan ambil hendaklah kita bertasbih. Kan? Ini selalunya lah kita akan ambil. Hendaklah kita bertasbih. Tapi kalau kita tukar bentuk ayat tu, kan kita ambil ayat yang Haji Nuriah sebutkan. Kenapa kita tidak bertasbih? Kan? Bunyi dia macam lain sikit tak bila kita dengar? Lain kan? Dengan kalau kita sebutkan Allah tidak hairan dengan tasbih kita. Macam tu. Kan Allah tidak hairan dengan tasbih kita. Apa maksud tak hairan? Allah tak kisah. Allah tidak kisah. Allah tidak peduli dengan tasbih kita. Apa perbezaan dengan kalau kita kata hendaklah kita bertasbih? Kalau kita kata hendaklah kita bertasbih, bunyinya macam kita ini memberi sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selalunya orang yang bila dia memberi, dia akan rasa apa? Dia akan rasa dia lebih daripada orang yang diberi itu. Kan? Sebab itu kalau macam kita beri infak ataupun sedekah ataupun derma kan, kadang kita akan rasa macam apa?
kan. Kita lebih baik daripada dia kan, sebab aku bagi kat dia. Kan? Dari sudut pahalanya aku banyak sebab aku sedekah. Dari sudut hartanya aku lebih banyak sebab aku yang bagi dekat dia. Maka perasaan-perasaan itu akan timbul. Sebab apa? Sebab kita memberi. Kan? Maka kita rasa, wah, aku ni lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar daripada orang yang kita beri itu. Maka bila kita kata, hendaklah kita bertasbih. Kan? Soalnya kita rasa macam Allah ni perlu kepada kita punya tasbih. Seolah kita rasa Allah perlu kepada kita punya bertasbih. Tapi kalau kita ambil pengajaran, kan, peringatannya lebih kita kata apa? Lebih mengguris hati. Kan? Saya personally kalau ambil pengajaran pada Quran, saya suka untuk diri saya suka ambil yang pedih-pedih, kan, supaya ingat tu lebih sikitlah. Maka kalau kita kata kenapa kita tak bertasbih? Kan, maka dia menjadi satu soalan. Allah bagi tahu semua yang berada di langit dan di bumi semua bertasbih. Persoalannya, kenapa kita tak bertasbih? Adakah kerana kita terlampau sibuk? Adakah kerana kita rasa kita hebat, kita tak perlu bertasbih? Adakah kita rasa makhluk lain tak apalah, dan aku ni manusia, lebih hebat daripada binatang, daripada tumbuh-tumbuhan, lalu kita pun tidak bertasbih? Atau adakah kita rasa tasbih kita ni besar sangat untuk Allah SWT? Sedangkan kalau kita bandingkan antara kita manusia dengan makhluk-makhluk yang lain yang berada di bumi, contohnya kita ada tumbuh-tumbuhan, kita ada batu-batu, kita ada tanah, kita ada binatang. Di langit kita ada pelbagai matahari, bulan, kita ada pelbagai bintang, dan kita ada malaikat yang jauh bilangannya lebih banyak daripada kita. Sejak pada zaman Adam hingga nanti hari kiamat, tidak terkira bilangan malaikat itu. Maka bila kita melihat, menyedari perkara itu, dan kita katakan Allah tak heran pun, tak kisah pun, tak peduli pun dengan tasbih aku ni, kan? Aku bertasbih ke, aku tak bertasbih ke, Allah kisah apa? Allah tak kisah pun, kan? Sebab Allah tak perlu pun kepada tasbih aku. Maka dia membawa kepada kita apa? Membuat kita rasa bahawa aku yang perlu kepada tasbih ini. Bukan Allah yang perlu kepada tasbih aku, tapi aku yang perlu kepada tasbih kepada Allah. Kan? Kerana kalau kita tak bertasbih, banyak lagi makhluk yang lain yang bertasbih, berterusan, sentiasa bertasbih kepada Allah SWT, dan bilangan mereka jauh lebih banyak daripada kita. Dan kita ada kalanya, kan, kalau kata kita menghabiskan masa kita dengan bertasbih pun, berapa lama je bertasbih? Berapa jam paling kurang satu hari? Kan? Tolak dengan tidur, tolak dengan terlupa, tolak dengan tanggungjawab kerja yang lain, berapa je baki masa nak bertasbih? Sikit penuh nak dibandingkan dengan masa yang para malaikat peruntukkan. Malaikat peruntukkan setiap masa, kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah sebut pada awal surah Al-Baqarah, ketika mana Allah bagi tahu nak ciptakan makhluk di bumi, dan sedangkan kami ini sentiasa berterusan bertasbih kepada engkau, tak kira masa. Dan malaikat dia tidak tidur, bertasbih berterusan kepada Allah SWT, menjalankan tanggungjawab mereka, perintah yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Baik. Ya saya. Kira-kira macam ni Ustaz. Tumbuhan tu mereka tu kira setiap masa bertasbih Ustaz ya. Ya. Pokok terung, pokok cabai, pokok kelapa, pokok durian. Betul. Kereta pun bertasbih Haji Ayat. Kereta? Kereta apa yang kita pakai kotak-kotak ni semua bertasbih. Dah kata semua bertasbih. Antara tapi bumi dan langit. Itu bahan barang ciptaan kita pun dia bertasbih kepada Allah. Yalah, dia asal dia daripada bahan Allah punya. Oh, masya-Allah. Direct material tu dari Allah. Tanya Ustaz, tanyalah Ustaz. Saya dah pernah berdiskusi dengan Ustaz panjang lebar. Pasal Ustaz Zaim kan keluarkan tu, sampaikan kepada bahan buangan pun saya tanya bertasbih ke tidak. Allah Rabbi. Rupanya bertasbih juga. Oh ya ke? Tanya Ustaz. Tu mana kata tu yang tempat yang buang sampah tu semua bertasbih tu. Biar Ustaz apa jawab. sahaja yang masuk di bawah kategori makhluk kepada Allah, maka itu semua termasuk dalam kategori ma fis samawati wa ma fil ard. Setiap apa yang berada di langit dan apa di bumi semua termasuk. Apa yang kita namakan dia makhluk. Kalau kita rasa kereta tu bukan makhluk,
kan, maka kereta tu tak bertasbih lah. Tapi adakah kereta tu bukan makhluk? Kan, kerana asalnya memanglah dia adalah ciptaan daripada kita, tetapi bahan-bahan yang digunakan itu asalnya daripada bahan semula jadi, kan. Yang mereka itu adalah makhluk Allah SWT yang hidup sebelum itu, besi dan sebagainya. Maka kalau kita contoh, kalau kita lihat pada Allahu SWT. Baik, kalau kisah zaman dulu banyaknya perkara-perkara semula jadilah. Saya tak dapat recall benda-benda yang dah jadi bahan-bahan ini. Kalau kisah-kisah dulu banyaklah, kan, sungai, harimau, kan. Mereka semua itu bertasbih dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semua itu walaupun nampaknya macam tidak hidup, tetapi mereka itu adalah makhluk yang hidup. Maka apa sahaja yang berada di langit dan di bumi, kita tengok handphone kita ke, lampu ke, laptop ke, apa sahaja, maka semua itu kalau dikira sebagai makhluk, maka mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan campakkan barang tu bertasbih. Maka sebab itu bila nak guna handphone, kan, bila kita sedar handphone ni bertasbih kepada Allah, lalu kita gunakan untuk melihat, kan, perkara yang salah, membaca perkara yang salah, menyebarkan perkara yang salah, maka malu tak kita dengan handphone tu? Buatkan kita rasa segan lah menggunakan tangan yang bertasbih, menggunakan handphone yang bertasbih kepada Allah untuk perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kenapa kita tidak bertasbih? Allah tidak hairan, tidak kisah, tidak peduli dengan tasbih kita. Ini pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil daripada surah Al-Hashr. Baik. Kemudian kita lihat pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Saya nak kita fokuskan pada firman Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Hingga situ. Baik. Terjemahannya apa? Terjemahannya ialah maka Allah menimpakan azab kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Baik. Daripada ayat kedua ni, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Pengajarannya bantuan Allah datang dalam bentuk yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat. Dengan mata kasar. Bantuan Allah datang dalam bentuk yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Baik, pada ayat yang kedua ini tadi sebutkan bahawa Allah mendatangkan apa? Mendatangkan azab daripada arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, dan kemudian apa? Allah lemparkan perasaan cemas dan takut. Perasaan ini boleh nampak ke tak boleh nampak? Dari benda yang tak boleh nampak, dia boleh dirasa. Kan? Siapa yang rasa itu? Orang yang diberikan perasaan itulah yang merasakan. Maka apakah bantuan yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan juga orang beriman, para sahabat ketika peperangan ini? Adakah Allah tambah mereka dengan bilangan kuda ke, unta ke, ataupun peralatan perang? Tidak. Allah hantarkan kepada mereka bantuan. Bantuan dan juga tentera. Dan bantuan itu dia bukan dalam bentuk yang boleh dilihat, dia dalam bentuk yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Maka kita dalam kehidupan kita sudah tentu banyak perkara yang kita minta pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak minta bantuan daripada Allah Azza wa Jalla.
Dan bantuan yang Allah berikan itu kadang-kadang dia bukan dalam bentuk perkara yang boleh kita nampak. Bukan dalam bentuk perkara kita boleh nampak. Kan? Contoh, kita nak selesaikan hutang, kita mengharapkan bantuan itu datang dalam bentuk wang ringgit. Kan? Kita nak beli sesuatu ataupun nakkan sesuatu, kita harapkan dapat dalam bentuk fizikalnya itu. Tetapi bantuan Allah dia tidak datang dengan cara yang begitu. Bantuan Allah datang dengan cara yang kita tidak nampak. Antaranya apa? Antaranya ialah dengan Allah berikan rasa apa? Rasa ketenangan. Kadang orang tu dalam keadaan yang susah, kan? Hidupnya sempit, masalah bertimpa-timpa, tapi dia masih lagi boleh tersenyum, kan? Kenapa? Kerana Allah hantarkan bantuan kepada dia. Apa dia? Allah berikan perasaan tenang di dalam hati dia. Maka dia elok je menjalani kehidupan dia, sedangkan orang keliling yang melihat dia geleng kepala. Macam manalah kau kan boleh nak teruskan hidup macam ni, dengan duit tak ada ke, rumah tak ada ke, kerja tak ada ke, kan, ataupun ditimpa dengan hutang perniagaan, ditipu dan sebagainya. Itu perkara yang orang lain tak boleh rasa. Siapa yang rasa? Orang yang dapat bantuan itu, orang yang merasa sahaja yang boleh rasa perkara itu. Dan bantuan ketenangan ini adalah perkara yang besar. Ketika mana Nabi SAW berhijrah, kan, kali pertama keluar lari daripada Madinah ketika baginda dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Kan, berlindung di dalam gua. Gua apa? Surga Hira. Gosur. Bosur. Gosur. Gosur. Baik. Maka ketika itu perasaannya apa? Perasaannya takut, kan? Sebab jejak telah diikuti dan mereka dah sampai kepada kawasan yang Nabi serta Abu Bakar berada. Maka apa yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah? Allah kata fa anzalallahu sakinatahu alaihim. Maka Allah menurunkan kepada mereka ketenangan, sakinah, ketenangan ke atas mereka. Ayat berapa Maka Ustaz? ketenangan. Ayat berapa tu At-Taubah tu? Sebentar. Tak Ya. ingat surah. Saya cari. Ayat ke-40. Surah ke-9 ayat yang ke-40. Okay, terima kasih Ustaz. Anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah menurunkan baik. Kita lihat sebab ada potongan ayat yang Allah sebutkan. Surah 9 ayat yang ke-40. Tu nampak sakinah. Yang la tahzan wala tahzan tu Ustaz. Betul. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah Azan tu jangan menurunkan bersedih. semangat tenang, tenteram kepada Nabi dan juga Abu Bakar. Kemudian Allah buat apa? Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Ada tazan ni. Menguatkannya dengan bantuan tentera yang kamu tidak melihat. Maka ini kita sebutkan tadi, bantuan Allah itu datang dalam bentuk yang dilihat dan juga tidak dilihat. Dan untuk kita pada hari ini, antara bantuan yang besar yang Allah berikan adalah rasa ketenangan dalam hati dikala dunia yang sedang beripik meraban ni yang tak ketentuan hala ni, dan kita sakit hati melihat orang lain mengambil hak orang lain dengan begitu mudah dan melakukan penipuan yang sangat jelas, dan orang lain melindungi penipuan tersebut. Kita sakit hati dan kita tak boleh nak buat apa. Kan? Maka di zaman ini apa yang mahal? Yang mahalnya ialah ketenangan. Mahalnya ialah ketenangan. Ketika mana orang semua sedang sibuk berlumba-lumba memikirkan macam mana nak menempuhi hidup yang makin sukar ini, maka ketenangan adalah bantuan yang paling diperlukan pada waktu ini. Sakinah, ketenangan, perasaan tenteram, dan ini bantuan Allah yang Allah berikan yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Baik, bantuan Allah juga kan, kadang kita buat satu kerja. Contoh ada interview ke, kan, nak hantar proposal ke. Apa bantuan yang Allah berikan? Allah berikan perasaan orang tu rasa,
baca kita punya proposal, tengok kita rasa seronok, rasa percaya. Mudah dapat. Kan? Itu semua bantuan-bantuan yang Allah berikan tanpa kita sedar. Dan bantuan ketika mana kita mengucapkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka apakah bentuk pertolongan yang Allah telah berikan kepada kita? Yang saya sebutkan pada awal tadi, Allah berikan kepada kita bantuan untuk kita terus kuat membuat kebaikan, menambah amalan. Ini bentuk kekuatan bentuk bantuan yang Allah berikan. Kekuatan untuk kita menambah amal. Kekuatan untuk kita buat kebaikan. Kadang kita rasa sebab kita dah selalu buat, kita rasa macam biasalah, ini dah jadi rutin kita. Tapi itu adalah bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana kita boleh lihat kawan-kawan kita yang lain, ramai je yang sama umurnya dengan kita. Mungkin dah pencen juga, tapi tidak terarah kan untuk nak mendekati Al-Quran. Tidak terarah untuk mula nak solat ataupun solat berjemaah dan sebagainya. Kenapa? Kerana ini bantuan yang Allah berikan kepada kita, mengarahkan kita kepada kebaikan. Maka bantuan Allah Azza wa Jalla ketika mana seseorang itu menadah tangan meminta kepada Allah, itu tidak datang dalam bentuk fizikal yang boleh dilihat, dia datang dalam bentuk yang tidak dilihat. Baik. Kita lihat pada ayat yang ketiga. Pada surah Al-Hashr. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati azabun nar. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran yang demikian buruknya terhadap mereka, tentulah ia akan menyiksa mereka di dunia dan mereka pula akan beroleh azab seksa pada hari akhirat kelak. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat ini? Baik. Walaupun dia dah kena usir, itu di dunia dah dapat dah pengusiran tu, tapi di akhirat nanti dia akan kena lagi azab lagi, seksa. Baik. Di dunia kena, di akhirat pun kena nanti. Baik. Separuh kan tepat, separuh lagi dia kurang sikit kan. Baik. Apa pengajaran boleh kita ambil pada ayat ketiga ini ialah, kalau kita ada kisah Bani Nadir, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka telah diusir keluar daripada Madinah dan tak boleh bawa apa-apa pun barang keperluan ataupun barang mereka kecuali memenuhi seekor unta sahaja. Satu keluarga seekor unta sahaja yang boleh bawa kan barang-barang mereka. Pilihlah nak bawa apa. Kan? Lain semua kena tinggal, rumah kena tinggal, Faham. ladang kena tinggal, kan, perniagaan yang diusahakan semua kena tinggal. Baik, teruk tak situasi tu? Teruk Ustaz. Teruklah situasi itu. Bayangkan orang berniaga dah berpuluh tahun, ada ladang yang dah diusahakan, ada perniagaan yang dah berpuluh tahun, tiba-tiba orang lain ambil. Teruklah keadaan tu, dia kena keluar pula pada tempat dia, dihalau. Sedangkan yang dulu mula sampai ke Madinah siapa? Orang Yahudi ke ataupun Nabi dan juga para sahabat? Yahudi. Orang Yahudi datang dulu, menetap di Madinah. Kemudian baru datang Nabi dan juga para sahabat, dihalau oleh orang luar. Bayangkan kita sekarang kena halau dengan bangsa lain, sakit hati tak? Rasa teruk tak? Teruk rasa, kan? Sakit hati yang tak boleh nak cakap tapi tak boleh nak buat apa. Baik, maka perkara yang menimpa kepada Bani Nadir, satu perkara yang musibah yang teruk. Dihalau keluar selai sepinggang. Baik, tapi apa hikmah sebalik padanya? Allah kata, kalaulah bukan kerana pengusiran ini, Allah usir itu walaupun keadaannya teruk, sudah pasti apa? Allah akan menyeksa mereka di dunia. Allah akan menyeksa mereka di dunia. Dengan apa? Dengan mereka akan dibunuh oleh orang beriman ataupun ditawan hingga menjadi hamba seumur hidup. Harta mereka semua diambil, satu pun tak ada lagi yang tinggal, terpisah daripada keluarga. Lagi teruk tak? Lagi teruk. Maka Ustaz. kalau ya saya. Soalan Ustaz. Silakan. Ustaz kata tadi, mereka ni hanya boleh bawa barang semuatan unta. Betul. Adakah kerana mereka tidak ada unta ataupun
macam mana yang mereka hanya ditentukan untuk membawa semuatan unta saja Ustaz, barang-barang agak. Maksudnya ialah apa yang mereka nak bawa daripada barang peribadi mereka sendiri pada dalam rumah tu, boleh nak bawa berapa banyak yang nak bawa, tapi boleh penuh seekor unta je. Sampai unta tu boleh berjalan lah. Kan kalau unta tu terduduk tak boleh jalan, tak boleh lah. Kan? Penuh Maknanya seekor unta mereka tu, tak kalau ada nak penuh unta, seekor Ustaz? unta, kalau kita bayangkan sekarang ni, sofa muat tak nak bawa? Tak muat lah. Kita hanya akan bawa benda-benda yang penting dan banyak barang-barang kita yang akan kena kita tinggalkan. Betul tak? Sebab nak penuhkan seekor unta, barang kita satu keluarga, banyak. Tapi seekor unta boleh bawa barang, tapi berapa banyak je yang boleh dia bawa, betul tak? Lagipun mereka lari dalam ketakutan kan. Ya. Tak Mereka maksud saya tu Ustaz. ya Maksud saya. Tak maksud saya, kenapa dihadkan kepada satu unta? Okey baik. Kenapa dihadkan kepada satu unta kan? Sedangkan kalau dihalau terus pun boleh tak? Boleh tak kalau Nabi halau je terus tak boleh bawa apa-apa pun langsung? Boleh tak? Boleh je, tak ada masalah. Boleh. Kan? Tapi Beri saja je Nabi kemanusiaan, bagi Ustaz. seekor unta kalau nak bawa itu sebagai apa? Kan? Nak menunjukkan adalah juga belas ihsan untuk mereka bawa kan keluar kan, bersama dengan mereka. Tak adalah kena tinggal, semua adalah juga barang yang boleh dibawa kan. Ini keputusan Nabi ke Ustaz? Ini keputusan daripada Nabi SAW. Oh, okey. Saya faham. Okey. Bukan mereka yang request, tapi arahan daripada Nabi SAW. Sebab sebelum tu kan siapa yang ditawan memang tak boleh bawa apa-apa pun. Tapi sebab yang ini bagilah juga bawa kan satu. Sebab apa? Sebab tak adalah berlaku peperangan yang teruk sangat kan. Dan mereka pun bukanlah berperang secara zahir pada awalnya. Kan? Cuma bila mereka nak mempertahankan tempat mereka tu adalah nak berperang tu, tapi pada awalnya bukannya mereka datang menyerang, bukan. Yang mereka hanya melakukan pakatan di belakang Nabi SAW. Baik. Maka mereka diusir daripada Madinah. Itu adalah hukuman yang teruk tapi jauh lebih ringan daripada kalau Allah kekalkan mereka berada di Madinah. Iaitulah mereka akan dibunuh. Mereka akan dibunuh. Ataupun mereka akan ditawan menjadi hamba kan, mereka dan juga ahli keluarga mereka, dan harta mereka semua akan diambil. Maka bila mereka diusir pergi ke tempat yang baru, maksudnya apa? Mereka ada harapan untuk memulakan kehidupan yang baru. Betul tak? Tapi kalau dah jadi hamba kan, boleh tak nak meniaga? Ada tak kita punya orang gaji kan? Tak ada. Nak pergi kerja office pula ke meniaga? Tak ada. Limit lah. Kalau pendapatan dah 1,000, 2,000 sebulan, itulah saja yang ada kan. Tapi kalau kita berhijrah tempat yang baru, boleh mulakan apa juga bentuk pekerjaan dan perniagaan, dan boleh dapat lebih daripada itu, bahkan mungkin boleh kaya balik macam sebelumnya. Maka mereka yang ditimpakan kepada mereka itu satu situasi yang teruk, tapi itu adalah lebih ringan berbanding kalau mereka stay tetap di Madinah. Baik. Maka apa pengajaran yang boleh kita ambil? Allah sayangkan hamba-Nya. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Walaupun zahir menidakkannya. Apa yang Allah telah tetapkan itu yang terbaik walaupun zahir menidakkannya. Baik. Maka kita dalam kehidupan kita ada tak situasi yang kita minta lain dapat lain? Kan? Kita minta jadi macam ni, Allah bagi macam ni. Tertimpa dengan ujian dan juga musibah, masalah dan sebagainya. Ada tak? Ada. Maka itu semua adalah situasi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kalau Allah berikan situasi mungkin yang macam kita minta, dia akan jadi perkara yang lain dan kita tidak mengetahui perkara tersebut. Seorang yang ditimpakan dengan sakit, ditimpakan dengan demam contohnya, kan? Adakah dia bila sakit, bila demam, kita punya pekerjaan terbatas, kan? Memang tak sedap badan. Memang kita akan berungut benda yang tak best. Tapi
ia telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka itu yang terbaik. Dan dalam hadis Nabi SAW sebutkan, janganlah kamu mencela al-humma, demam. Kan? Kenapa? Kerana demam itu dia menghapuskan dosa. Demam itu dia menghapuskan dosa. Maka demam tu best ke tak best? Tak best. Tapi ada tak kebaikan? Ada kebaikan. Walaupun pada zahirnya memanglah tak best langsung, tapi itulah perkara yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam kehidupan kita pernah berhadapan dan akan berhadapan dengan situasi yang kita tak berapa suka, yang kita tak berapa seronok, tak kena dengan kehendak kita. Maka apa yang perlu kita ingat ialah apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ini, apa yang Allah telah tetapkan itu yang terbaik, walaupun zahir itu menidakkannya. Pada zahir itu nampak tidak seronok. Baik. Maka bila kita sematkan perkara ini dalam diri, dia akan membawa kita kepada apa? Redha dengan apa yang Allah Membawa kita Redha. membawa kita kepada redha. Baik. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Ad-Duha ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu pemberian sehingga engkau redha dan berpuas hati. Kenapa Allah kata fatarda? Allah tak kata fatafrah. Kan, sehingga engkau redha. Kita selalu kalau dapat hadiah kan, gembira tak? Gembira. Seronok. Seronok. Kan. Maka sepatutnya yang ayat ini digunakan, perkataan yang digunakan adalah fatafrah. Maka engkau akan gembira. Kerana kita dengan pemberian, dengan hadiah, kita akan gembira. Tetapi Allah kata fatarda. Kenapa Allah kata fatarda? Allah tak kata fatafrah. Kerana gembira itu dia ada waktu yang tertentu. Bila dapat pemberian, dia jadi Gembira. Bila satu perkara itu ikut apa yang dia nak, dia akan gembira. Bila apa yang dia nak tak dapat, dia gembira tak? Tak gembira. Tak bersedih. Bila dia minta lain, jadinya lain, akan gembira tak? Tak gembira. Ya. Maka kegembiraan dia ada waktu tertentu. Tetapi kalau seorang itu dia redha, dia minta dapat, dia redha. Dia minta tak dapat, dia redha. Redha ada selang waktu tak? Tak ada. Waktu senang, waktu susah, dapat tak dapat, perasaan dia apa? Sama. Redha je. Tapi kalau gembira, dia ada had waktu dia. Gembira waktu dapat. Bila tak dapat, dah tak gembira. Kan? Dia ada had waktu dia. Tapi kalau redha, dia adalah tidak terikat kepada masa. Dan kalau kita lihat pada yu'tika terjemahan letakkan apa? Memberikanmu. Kan maksudnya apa? Yu'tika ini adalah pemberian. Kita telah pernah bincangkan mengenai pemberian Allah Azza wa Jalla. Kan? Allah dia kalau bagi, dia ikut apa yang hamba tu nak ataupun ikut apa yang dia nak. Apa yang dia nak. Ikut apa yang dia nak bagi. Apa nak bagi. Allah akan bagi pemberian ikut kehendaknya. Baik, dan kehendak Allah itu selalunya 50-50 ke? Ada baik, ada tak baik ke? Ataupun itu yang terbaik? Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka kita tahu pemberian Allah ada waktunya best, ada waktunya tak best. Betul? Betul. Kenapa? Kerana dia mengikut kehendak Allah. Allah yang tahu waktu bila patut bagi perkara yang kita minta, waktu bila patut dia tak bagi perkara yang kita minta. Maka pemberian ini dia bergantung kepada kehendak Allah, dan pemberian daripada Allah itu tak mengikut apa yang kita nak. Tak mengikut apa yang kita nak, dan itu banyak disebut dalam Quran kan. Boleh sebutkan satu? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kan, boleh jadi kau suka benda tu, satu perkara tu, tapi dia tak baik untuk kau. Boleh jadi kau tak suka perkara itu, tapi dia baik untuk kau. Wallahu ya'lamu
wa antum la ta'lamun. Allah dia Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Maka pemberian Allah ada waktu yang kena dengan diri kita, ada waktu yang tak kena dengan diri kita. Maka sebab itu redha adalah jawapannya untuk pemberian Allah, bukan gembira. Allah bukan bagi untuk bagi kita gembira. Kalau asyik gembira je, memang sampai ke sudahlah tak ada perkara yang diingat, akan asyik di lambung-lambung sahaja. Maka pemberian Allah ada kalanya kena dengan diri kita dan ada kalanya tidak kena dengan diri kita, dan perkara yang perlu kita fahami ialah kita kena redha. Pemberian Allah itu kita kena redha, bukannya kita gembira. Kita gembira, boleh gembira, tapi yang paling tinggi adalah kita redha. Kenapa? Kerana kita memahami bahawa pemberian apa yang Allah telah tetapkan itu yang terbaik. Walaupun zahir menidakkannya. Baik. Jadi kan Ustaz, Ya, saya silakan. kalau kita nak berdoa kan, katakanlah kita ditimpa musibah, kita nak berdoa, kita minta supaya musibah tu dilarikan ataupun diketepikan dari kita. Jadi adakah itu cara yang sebenarnya untuk berdoa? Baik. Ataupun kita berdoa, ya Allah, tolongkanlah apa-apa saja yang Bantulah saya, tu je. Macam mana Ustaz? Baik. Apabila seseorang ditimpakan dengan musibah atau terjadi perkara yang tidak menyeronokkan apa yang dia nak lakukan, dia berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat ujian musibah yang ditimpakan kepada dia, dan itu tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Boleh. Bukan kerana kita tidak redha kan, tetapi kita minta kepada Allah, itu bahagian pada berdoa kan. Dia jadi tak redha bila kita minta kemudian kita sebut-sebut, bila ni aku dah lama doa tapi tak makbul pun. Aku je yang kena, orang lain tak kena kan? Sedangkan aku baik kot kan, tapi aku yang ditipukan dengan musibah. Orang lain tu elok je, padahal dia ngaji pun bulan Ramadan je, itu pun tak khatam kan. Tadabbur lagilah tak kan. Maka kita boleh berdoa agar Allah mengangkat musibah yang ditimpakan kepada kita, dan dalam masa kita nak menghadapi musibah itu sebelum Allah angkat, disitulah redha dia. Maka lepas kita berdoa, ya Allah angkatlah musibah ini pada aku, maka kita redha sebab itu. Kalau Allah angkat, alhamdulillah. Kalau Allah tak angkat, alhamdulillah. Mana-mana keadaan pun mana-mana keadaan pun takkan okey. Betul. Itulah dia redha. Apa je Allah bagi, apa yang Allah telah tetapkan, kita akan terima. Kita akan terima. Satu banyak sebab itu dalam pahala berdoa kita boleh minta maksimum. Kan sebab itu Nabi kalau suruh minta syurga, Nabi kata suruh minta syurga apa? Firdaus. Syurga Firdaus. Firdaus. Syurga yang paling tinggi. Nabi tak suruh minta syurga yang biasa, Nabi suruh minta syurga yang paling tinggi. Kan? Mintalah yang paling tinggi. Maka kalau kita nak minta apa-apa, minta yang maksimum. Minta dengan kudrat Allah, bukan dengan kudrat kita. Kalau kita minta dengan kudrat kita, itu yang kita rasa limit je lah. Sebab apa? Aku rasa yang macam ni je yang aku mampu, aku rasa aku boleh dapat. Kan tak? Kita minta berdoa dengan kudrat Allah. Kudrat Allah apa? Maksimum. Dia tidak ada taranya. Maka mintalah berapa banyak yang kita nak minta pun, berapa besar pun yang kita nak minta. Baik. Yang keempat kita lihat pada ayat yang ke-7. Pada potongan ayat, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya itu. Baik. Apa pengajaran ataupun peringatan yang boleh kita ambil pada potongan ayat yang ke-7 ini? Kita jangan ingkar pada suruhan Nabi, ikut segala sunnahnya.
ikut segala Dia kan ada Ah. wa ati'ur rasul wa ati'ur Allah tu. sunnah ataupun cara Ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam potongan ayat ni jelas Allah kata apa? Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi suruh, ambil, apa yang Nabi larang, tinggalkan. Maka kena buat apa? Apa yang Nabi suruh buat, kena buat. Apa yang Nabi larang kita daripada buat, kita kena tinggalkan. Dan ini perkara asas seseorang dalam nak beragama. Itulah dalam amal dia kena ada dua perkara. Pertama ikhlas, yang kedua mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena ikut sunnah Nabi? Kerana kita tidak tahu cara buat sesuatu itu kecuali yang datangnya daripada Nabi. Memang Allah utus Nabi itu untuk mengajar kita. Kan? Macam yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat yang ke-2. Tujuannya apa? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minkum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengajarkan kepada kamu Alkitab ini dan juga Al-Hikmah. Maka tidak dapat tidak dalam nak beramal, yang perlu diikuti adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini agama letakkan dia sebagai apa? Sebagai syarat sesuatu amalan itu diterima. Baik, kenapa Allah peringatkan mengenai kena ikut apa yang Nabi suruh dan tinggalkan apa yang Nabi larang? Kerana kadang-kala apa yang Nabi suruh ataupun apa yang Nabi larang itu bertentangan dengan hawa nafsu seseorang itu. Bertentangan dengan apa yang dia nak. Dan mungkin Allah melarang seseorang itu menindas orang yang lain lalu ditindas, ambil hartanya tanpa sebab yang benar. Allah melarang melakukan riba lalu dia melakukan perkara tersebut. Dan maka ada setengah perkara yang bertentangan dengan apa yang kita nak, dan dia mengikut kepada hawa nafsu, maka Allah ingatkan yang nak kena ikut adalah cara Nabi, bukan cara orang lain ataupun apa juga bentuk yang lain. Baik. Ustaz, Saya Ustaz silakan. nak tanya. Oh, soalan. Baru Kita ni, boleh. sorry boleh Boleh. Baru ni ada terima satu video. Ada seorang perempuan ni dah berusia lah dalam 50 lebih katnya, dia tak pakai tudung. Lepas tu dia kata dia tak pakai tudung kerana Islam boleh tak pakai tudung, dia kata. Sebab dia kata dia ikut Quran. Dalam Quran tak ada pun sebut kata pakai tudung, kata dia. Jadi kan kita macam apa lah ni kan. Maka itu pertamanya kita kena belajar dan kuasai apa yang kita amalkan. Agama yang kita anuti ini kita kena tahu mengenainya. Kita kena belajar mengenainya. Kenapa pakai tudung? Macam Ustaz Azhar sebut. Kan, rambut kan, yang wajib ditutup adalah aurat, bukan rambut. Kan, yang wajib ditutup adalah aurat, bukan rambut. Bagi bila orang tak faham, dia anggap rambut itu adalah aurat, maka dia tutup hanya rambut sahaja. Dan bahagian dadanya itu tidak ditutup. Sedangkan suruhan Allah pada surah An-Nur itu yudnina min jalabibihin, suruh labuhkan dia punya jilbab. Dan bahasa Arabnya adalah jilbab. Indonesia guna jilbab, kita guna tudung. Maka nak kena buat apa? Nak kena labuhkan. Kerana yang nak ditutup adalah aurat, bukan rambut yang nak ditutup. Maka kena faham agama yang kita anuti ini, kita buat tu kenapa? Kita buat itu kenapa? Maka bila kita tahu kita buat itu sebabnya kenapa, datang dari mana, maka dia mudah untuk kita nak amalkan. Tidak jadi isu kan orang yang dia tak tutup aurat dengan sempurna. Kenapa? Kalau dia belajar, dia akan tahu aurat itu perlu ditutup bagaimana. Kan? Saya pun ada seorang melihat satu video seorang ustaz main basikal. Dan saya agak terkejut lah. Saya memang tahu dia main basikal. Cuma hari tu agak terkejut sebab apa? Video dia sedang bermain basikal, dia pakai seluar yang ketat tu, memang ketat. Nah, daripada belakang ambil memang nampak lah kan, bahagian belakang punggungnya itu nampak dengan jelas. Dan maka kalau seseorang itu dia sedar apa yang dilakukan itu, dan memanglah harus
tetapi tetap kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut pada garis panduan yang Nabi telah tetapkan, maka dia tak akan menjadi isu. Isunya ialah apa? Orang nak mengikut orang lain tanpa ilmu. So itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, yudilluka an sabilillah, dan wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, dan jikalau engkau mengikut kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Mengikut apa? Kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Dan itulah dia Nabi SAW sebutkan di akhir zaman ada berapa golongan orang Islam? Kita terpecah kepada berapa golongan? 73 golongan. 73 golongan. Adakah semua itu akan masuk ke dalam syurga? Satu je. Tak, satu saja. Maka satu tu minoriti ke majority? Minority. Maka sebab itu Allah sebut, dan kalau kamu mengikut kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka kamu akan sesat daripada jalan Allah. Ya Allah. Dan Allah gunakan yudillu naka. Mereka akan menyesatkan engkau. Pernah jumpa tak perkataan sesat ni? Kat mana kita jumpa? Lalu? Yang selalu kita jumpa. Waladhdallin. Ayat Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Lima kuartal. Orang-orang yang sesat. Mereka adalah Nasrani. Kenapa Allah namakan mereka itu orang yang sesat? Dia tak berilmu tapi beramal. Tak berilmu. Dia tidak ada apa? Tak ada ilmu. Maka apa punca manusia itu disesatkan daripada jalan Allah? Sebab mereka tidak ada ilmu. Nak menangkis. Bukan mereka menangkis. tak beramal, mereka beramal tapi ilmu tak ada. Maka sebab itu dia akan jadi ikut-ikut orang buat, kan? Maka bila orang kata tak ada pun dalil dalam Quran, kena pakai tudung, maka dia pun dia tengok orang lain pun ramai tak pakai tudung, ataupun tudungnya singkat, pakaiannya ketat dan sebagainya, dia pun rasa okeylah. Kan, untuk berjoging dengan seluar yang ketat, naik basikal, main basikal dengan seluar yang ketat, dia rasa okey. Sebab apa? Ramai orang buat, kan? Ustaz-ustaz pun buat, takkan salah. Maka dia ada apa? Apa yang missing kat situ? Ilmu yang missing. Kan? Maka sebab itu Allah peringatkan selalu tentang perkara ilmu ini tunggak dalam beragama. Baik. Yang kelima kita nak lihat pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Baik, kita lihat pada satu perkataan sahaja dalam ayat ini. Ayat ke-8 ini Masya Allah. Ayat ke-8 dan juga ayat yang ke-9, juga ayat ke-10. Ini 3 ayat yang pada saya memberi makna yang besar. Dia menceritakan tentang 3 golongan utama dalam agama ini. Ayat ke-8 cerita tentang Muhajirin, ayat ke-9 cerita tentang Ansar, ayat ke-10 cerita tentang orang-orang yang datang selepas Muhajirin dan juga Ansar, sehinggalah hari kita ini. Baik. Maka ayat ke-8 yang saya nak highlightkan ialah perkataan Al-Muhajirin. Perkataan Al-Muhajirin. Bukanlah Al-Muhajirin je yang penting dalam ayat ini, semua itu penting. Sifat-sifat mereka itu Masya Allah. Masya Allah. Cuma saya nak highlightkan pada perkataan Al-Muhajirin, maksudnya apa? Orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah. Baik. Muhajirin ini, kenapa mereka berhijrah? Nak menegakkan Islam. Mengikut Rasulullah berpindah dari. Baik. Mereka mengikut Rasulullah. Pertama. Yang kedua, dia belum lagi nak menegakkan Islam, tapi nak buat apa? Nak beriman. Nak mempertahankan iman. Nak mempertahankan. Dia belum nak menegakkan lagi, dia baru nak mempertahankan. Sebab apa? Sebab situasi di Mekah itu tidak membenarkan mereka untuk beragama dengan bebas, kan? Maka kena berhijrah atas arahan Nabi SAW, dan mereka berhijrah juga sama macam Bani Nadir. Iaitu buat apa? Mereka tinggalkan semua. Lagilah bukan bawa seekor unta pun, memang pergi selai sepinggang, seekor unta pun tak bawa. Memang tinggalkan semua. Ada yang bawa, adalah yang boleh bawa dengan tangan, bawa uncang, kan, duit ke, pakaian ke, apa yang dibawa oleh tangan, bukannya penuh seekor unta. Dan mereka juga meninggalkan
ahli keluarga, meninggalkan isteri, anak-anak, meninggalkan perniagaan mereka di Mekah. Kenapa? Kerana nak mempertahankan iman. Mempertahankan iman. Ini value besar kan, untuk kita ambil, itulah Berkorban apa saja. berhijrah untuk mempertahankan iman. Hebat Baik. tu. Hijrah, Nabi SAW sebut la hijrah ba'dal fath. Selepas daripada pembukaan Mekah tak ada lagi hijrah. Maksudnya hijrah apa? Daripada tempat Mekah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah. Tetapi hijrah yang tetap ada sehingga hari kiamat adalah apa? Nabi SAW sebutkan al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maksudnya apa? Dia nak mempertahankan iman. Maka kita kalau kita nak mempertahankan iman, kita perlu kepada apa? Perlu kepada hijrah. Hijrahan. Perlu kepada hijrah. Mari kita nak berhijrah. Banyak bentuk hijrah kan. Kadang kita punya circle itu tak membantu kita untuk nak lebih beragama. Maka nak kena buat apa? Kena hijrah. Tinggalkan kawan-kawan itu. Tinggalkan kawan-kawan itu. Dan ini pun disebutkan dalam surah Al-Hashr nanti kita akan lihat pada ayat yang seterusnya insya-Allah. Maka hijrah meninggalkan kawan-kawan yang tak membantu kita untuk meningkatkan akhirat kita. Penting tak untuk pilih kawan? Penting. Kan? Berhijrah dan kerja yang menghalang kita daripada nak taat kepada Allah. Kan? Untuk solat ke ataupun urus niaga dalam pekerjaan itu yang melanggar apa yang Allah telah tetapkan. Maka nak kena buat apa? Berhijrah. Hijrahlah pergi cari kerja lain. Kan? Inna ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ni luas. Dan fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah padanya. Allah sebutkan dalam Quran. Maka hijrah kerja kita. Mana yang tak membantu akhirat kita. Hijrah daripada circle yang tidak membantu akhirat kita. Bahkan kalau kita perlu untuk berhijrah kan, tempat kita, tempat tinggal kita, maka berhijrahlah. Carilah tempat yang boleh membantu kita punya akhirat. Sebab tu ada yang bila dah berumur dia pergi cari kan, pondok-pondok. Dia berhijrah pergi ke pondok-pondok. Kenapa? Dia nak cari tempat yang boleh dia nak meningkatkan akhirat dia. Maka konsep hijrah ini besar dalam agama. Kita nak berhijrah dan dalam organisasi kita, dalam keluarga kita, dalam diri kita, berhijrah daripada buat apa yang Allah larang kepada tinggalkan apa yang Allah larang. Hijrah, tinggalkan semua apa yang Allah larang yang kita masih lakukan dalam keluarga kita. Apa yang perkara yang Allah larang yang masih kita lakukan dalam keluarga kita, dalam syarikat kita, organisasi kita, dalam masyarakat kita, itu kena belajarlah. Dan kita kena tahu ayat suruhan dan juga ayat larangan. Dan daripada itu kita boleh berhijrah. Maka perbincangan kita beberapa kali dah kita boleh lihat apa bercantumnya antara kelas kita, betul tak? Kita tadabbur kan, kelas tadabbur kita pun kelas tadabbur. Kemudian dia berkait dengan apa? Bahasa Arab Quran. Dan dia berkait dengan suruhan dan juga larangan. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah redha dengan usaha kita ini, 3 kelas untuk semua hadiri di satu perkara yang mencabar, nak meluangkan masa pada waktu malam pula dan dengan siangnya dengan pelbagai tanggungjawab dan kerja yang lain. Mudah-mudahan Allah redha dengan usaha kita ini. Mudah-mudahan Allah hijrahkan kita. Dan ini usaha kita untuk berhijrah, nak mempertahankan iman kita, nak ambil tahu apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Baik, yang ke-6 kita lihat pada surah pada ayat yang ke-9 di bawah. Ayat yang ke-9. Kadang walaupun tak berapa nasihat kan, walaupun sedikit sibuk kan, nak tangguhkan kelas tu kan, segan. Sebab apa? Saya tahu Ajar Nuria yang lain-lain semua kan, semuanya bersemangat nak belajar, tiba-tiba kan, saya barulah penat sikit, barulah tak sihat sikit dah nak tangguh kelas. Segan dengan orang yang lebih berumur. Elok je belajar. Baik, ayat yang ke-9. Kita nak lihat pada potongan ayat yuhibbuna man hajara ilaihim. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Terjemahannya ialah mereka mencintai orang yang berhijrah. Mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka.
Baik. Pengajarannya tentang apa? Kita lihat. Pengajarannya ialah tentang menyayangi Saudara se-Islam. saudara Muslim yang lain. Saudara se-Islam. Kan? Menyayangi saudara Muslim yang lain. Bukan saja menyayangi, kan? Kita kena buat apa? Bagaimana cara menyayangi? Caranya ialah dengan kita mengambil peduli. Mengambil cakna tentang keadaan mereka. Baik, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia menyintai Mengasihi saudaranya sama macam dia sebagaimana menyintai mengasihi diri diri dia. Sama. Kalau kata dia suka nak hidup yang selesa, maka dia juga nak perkara yang sama dekat saudara Muslim yang lain. Tak kisahlah jiran dia ke, kawan-kawan dia ke, dia nakkan perkara yang sama. Office mate dia ke, dia nak perkara yang sama. Kenapa? Kerana dia menyintai saudara Muslim yang lain. Itu tanda apa? Kesempurnaan iman. Dan perkara yang mencabar pada hari ini ialah seseorang itu dia hanya kisahkan mengenai periuk nasi dia sendiri. Dia kisahkan mengenai periuk nasi dia. Bahkan hingga dia sanggup kan meletakkan pasir di dalam periuk nasi orang lain. Walaiyazubillah. Dah lagi teruk. Bukan saja tak menyayangi, kan, bahkan dia menganiayai saudara Muslim yang lain. Ini tanda apa? Tanda kelemahan, tidak sempurnanya iman seseorang itu. Iman seseorang. Maka mengambil peduli tentang saudara Muslim yang lain, jiran tetangga kita, kan, ada makan ke, tak ada makan ke, okey ke, bil elektrik bayar ke, kan, kadang tak sedar rupanya jiran gelap, kan, dah seminggu bergelap, tak ada duit nak bayar bil elektrik. Sekarang mungkin dah seminggu makan mi segera contohnya, kan, ataupun dah seminggu duk pergi cari surau yang ada kuliah maghrib. Sebab apa? Kuliah maghrib lepas tu ada makan, kan. Ini memang perkara yang terjadi, realitinya, kan. Saya mengetahui, kan, melihat orang yang berkeadaan sebegitu, kan. Dia pergi ke restoran, kan, minta makanan ambil makanan baki-baki lauk yang ada, kan. Ambil ayam-ayam di tempat proses ayam tu, mana ayam yang proses yang patah-patah tu kan tak boleh jual, kan. Maka dia, kan, orang tu nak lego je sebab banyak ke, dia ambil secara percuma, kan. Maka mengambil peduli saudara Muslim yang lain, ini adalah antara bukti kesempurnaan iman seseorang. Sebab itu dalam surah Al-Insan Allah sebutkan sifat al-abrar itu dia buat apa? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Mereka memberi makan wa yatima wa asira. Memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan juga tawanan makanan mereka cintai, mereka yang suka, mereka suka. Makanan yang mereka suka, makanan yang mereka cinta. Ini tanda apa? Tanda kesempurnaan iman, mengambil peduli tentang saudara Muslim yang lain. Dan di zaman ini, inilah waktu kita diuji. Adakah kita benar-benar mengambil peduli tentang saudara Muslim kita yang lain, kan? Di sekeliling kita dalam masyarakat, kan? Ataupun di Facebook, yang kadang lalu scroll laju-laju, kan, minta bantuan ke apa, scroll laju, kan. Tak, itu siap pada kita menilai diri kita, adakah kita cakna dengan saudara Muslim kita yang lain. Dan saya pernah sebutkan hadis ini, Nabi SAW bersabda, lahadmul ka'bati ahwanu indallahi min qatlil muslim. Hancurnya Kaabah itu adalah lebih ringan di sisi Allah berbanding pembunuhan seorang Muslim. Pembunuhan seorang Muslim, kan. Kita telah sebutkan mengenai hadis ini. Kaabah hancur itu di sisi Allah kecil je, tak ada apa, berbanding dengan seorang Muslim yang dibunuh dan tidak dibela oleh Muslim yang lain. Itu besar ni di sisi Allah Azza wa Jalla, kan. Man la yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia tidak mengambil peduli tentang untung nasib saudara Muslimnya yang lain, maka dia tidak termasuk daripada golongan mereka. Maksudnya apa? Tak termasuk daripada golongan orang Islam. Hanya kenapa? Hanya kerana dia tak ambil peduli, tak ambil cakna tentang keadaan saudara Muslim dia yang lain, untung nasib mereka, hidup ke, makan ke, okey ke, tak okey, dan sebagainya. Baik. Yang ketujuh, kita nak lihat pada ayat yang sama juga.
bawah sikit daripada itu, iaitulah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dia apa? Mengutamakan saudara Muslim dia yang lain, walaupun dia sendiri perlukan. Dan inilah dia memang sifat Ansar, kan? Dan layaklah Allah berikan kepada mereka apa? Syurga. Allah redha kepada mereka. Dan mereka mengutamakan orang lain walaupun diri mereka sendiri pun memerlukan. Mereka bagi makan kepada orang lain walaupun dia orang sendiri pun satu keluarga makanan tak ada. Kan? Makanan ataupun makan tak cukup. Cukup untuk anak-anak je dalam kisah sebab asbabun nuzul ayat ini. Begitulah para sahabat, dan ini antara sifat yang sangat mencabar untuk kita nak terapkan dalam diri kita, iaitulah mengutamakan orang lain walaupun kita Memerlukan. berhajat. Kadang kita boleh mengutamakan orang lain sebab apa? Kita dah tak perlu. Sebab tu kita ambil. Sebab apa? Kita dah ada. Kan? Tapi nak mengutamakan orang lain, bagi orang lain ambil, waktu kita sendiri pun memerlukan, itu satu perkara yang sangat mencabar. Dan Allah sebutkan mereka ini apa? Al-muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Maksudnya apa? Ganjaran mereka adalah syurga. Mereka buat apa je? Adakah mereka solat, puasa, tahajud, kan? Apa je yang mereka buat? Dalam ayat ke-9 ini, apa yang mereka buat? Mereka menyintai saudara mereka yang berhijrah. Dan mereka mengutamakan mereka saudara Muslim yang lain itu walaupun mereka berhajat. Mereka, apa yang mereka buat? Menjaga hubungan dengan Muslim yang lain. Menyayangi mereka. Itu je yang mereka fokuskan. Dan ganjaran mereka adalah syurga. Surga. Hebat ya. Maka besar saudara Muslim yang lain, kita beri perhatian kepada mereka, ganjarannya adalah sangat besar. Baik, yang ke-8 kita lihat pada ayat seterusnya, ayat ke-7 tadi apa? Baik, ayat ke-7. Apa dia? Utamakan orang lain. Baik. Maka kita kena sebut pada diri kita apa? Saya kena ingat bahawa saya kena utamakan orang lain walaupun saya memerlukan. Kan? Jadi bila bawa kereta tu, orang nak masuk simpang, ingat kan, saya kena utamakan orang lain walaupun saya pun perlu nak jalan juga, nak cepat balik ni. Tapi apalah 1-2 saat yang saya bagi orang tu masuk, kan? Utamakan dia dulu walaupun saya pun nak cepat balik ni, nak kerja solat maghrib, kan? Benda yang simple itu yang kita masukkan terapkan dalam kehidupan kita. Kan itu je. Berdiri dekat kaunter, bagi dulu kan orang yang kita banyak barang, orang belakang tak berapa sangat banyak barang. Bagi dulu dia, dibayar apalah sangat beberapa minit. Itu berbanding dengan ganjaran yang Allah akan berikan. Entah Allah gantikan dia dengan syurga. Mungkin waktu tu dia betul-betul nak cepat, kan? Kita mudahkan urusan ni, maka Allah mudahkan urusan kita. Baik, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 menceritakan mengenai siapa? Waladzina ja'u min ba'dihim. Iaitulah orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka, iaitulah daripada Muhajirin dan juga Ansar. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Baik, apa pengajarannya? Pengajarannya ialah kita kena kenang, ingat dan doa, kan, orang terdahulu. Tak kisah siapa pun mereka, mak ayah kita, atuk nenek kita, guru-guru kita, siapa pun, kawan-kawan kita, kan, kita kena kenang dia, ingat dan doakan mereka. Dan Nabi SAW menunjukkan contoh, iaitu baginda mengenang jasa orang, kan. Waktu Nabi SAW nak berhijrah, Nabi gunakan penunjuk jalan itu siapa? Orang Islam ke orang bukan Islam? Bukan Islam. Orang bukan Islam. Nabi guna orang Yahudi sebagai penunjuk jalan, kan. Dan apa jadi bila pembukaan Mekah?
bila terjadinya pembukaan Mekah, kan orang itu masih lagi berada di Mekah dan masih lagi orang Yahudi dan tak masuk Islam pun. Tapi apa Nabi buat? Adakah Nabi bunuh dia? Nabi paksa dia? Tak. Nabi bagi dia hadiah. Sebagai apa? Nabi kenang dia pernah membantu Nabi SAW. Maka mengenang jasa orang lain, ya, itu adalah antara etika yang diterapkan oleh agama. Kita kenang jasa mereka, kita ingat, dan yang terbaik ialah kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka itu yang paling ibu bapa kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita, yang paling mereka perlukan adalah doa. Mereka tak perlukan yang lain, yang mereka perlukan adalah doa kita kepada mereka. Baik. Yang ke-9 ayat yang ke-11. Kita lihat pada ayat yang ke-11. Banyaknya pengajaran ni. Ini pun kita banyak itulah cut short juga. Baik. Saya nak highlight pada perkataan alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Pada perkataan li ikhwanihim. Terjemahan letakkan saudara-saudara mereka. Ataupun apa? Kawan-kawan mereka. Ataupun sahabat-sahabat mereka. Baik. Ayat ni cerita tentang apa? Ayat ni Allah sebutkan mengenai, wahai Muhammad, engkau tak tengok ke kepada orang munafik yang mereka berkata kepada kawan-kawan mereka, saudara mereka, iaitu siapa? Orang Yahudi. Allah mempersaudarakan orang munafik ini dengan siapa? Yahudi. Dengan orang Yahudi. Maka apa pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajarannya ialah dengan siapa kita berkawan. Ini yang saya sebutkan tadi. Yang pengajarannya untuk melihat kepada siapa yang kita berkawan. Kenapa? Kerana pengaruh kawan ini dia sangat besar. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebutkan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikut kepada agama ataupun cara hidup kawan dia. Maka hendaklah setiap orang itu memerhatikan dengan siapa dia berkawan. Kan? Dan begitu juga dalam surah Az-Zukhruf, surah ke-43, ayat yang ke-67. Ayat ke-67. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Pada hari itu sahabat-sahabat karib setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, iman dan amal soleh. Maka semua nanti akan menjadi apa? Musuh. Kan, kawan baik, best friend akan menjadi musuh kecuali siapa yang bersahabat atas takwa. Maka kena pilih tak sahabat? Kena pilih sahabat itu yang disarankan oleh Al-Quran. Kita lihat, saya ingat ayat berapa. Allahumma salli ala Muhammad. Muhtarin. Baik. Surah As-Saffat. Tidak, surah As-Saffat. Kita lihat surah As-Saffat. Alamak. Mengecil pula surah dia. Surah ke berapa? 37. Sampai 30 pula dah dia pergi. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lihatlah surah yang ke-37 ayat yang ke-56. Baik. Pada muka surah 4, 5, 6.
Ini surah 38. Buat di mana surah lain? 448 Ustaz. Itulah, minta maaf. Alhamdulillah dah kembali. Kembali. Tak apa. Baik. Okey. Bermula pada ayat yang penghujung ayat tu, penghujung surat. Baik. Bermula pada ayat ke-51 pada muka surat 447. Muka surat 447 surah As-Saffat. Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Seorang di antaranya berkata, ini siapa? Ini ceritanya tentang orang-orang yang ketika itu sedang berada di dalam syurga. Dan ayat 50, fa'aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu. Tinggallah penduduk syurga itu menikmati kesenangan, lalu setengahnya menghadap yang lain sambil berbincang dan bertanya-tanyaan. Seorang di antaranya berkata, sesungguhnya aku di dunia dahulu ada seorang rakan yang baik, qarin. Qarin, kana li qarin, maksudnya kawan yang memang betul-betul rapat. Qarib. Betul. Dia kata apa? Ayat 52, katanya, adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengakui benarnya kebangkitan orang-orang mati pada hari akhirat? Kemudian dia baik, ayat ke-54. Setelah menceritakan perihal rakannya itu, ia berkata lagi, adakah kamu hendak melihat keadaan rakanku yang engkar? Fatala'a fara'au fi sawa'il jahim, ayat ke-55. Maka ia pun memandang ke arah neraka, lalu dilihatnya rakannya itu berada di tengah-tengah neraka yang menjulang-julang. Kemudian dia kata, qalatallah in kita la Nasib baik aku tak ikut dia dulu. lakuntu minal muhdarin. Dia kata, ia pun menempelaknya dan berkata, demi Allah, nyaris-nyaris engkau menceburkan aku dalam kebinasaan, dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku dengan hidayah petunjuk, saya akan menjadilah aku dari orang-orang yang dibawa hadir untuk menerima balasan azab. Tak ada cakap dah hari surah ni. Baik, maka ini nanti keadaan seseorang dengan kawan dia. Maka sebab itu ditekankan bahawa kena pilih kawan. Jangan kita macam segan-segan. Bukanlah kerana kita ni baik sangat, bukan. Tapi sebab kita ni tak berapa nak kuat dan tak berapa nak baik, maka kita perlukan kepada orang yang baik-baik untuk sentiasa guide kita, sentiasa beri semangat, sentiasa beri peringatan kepada kita. Bukannya kerana kita ni nak tunjuk baik dan kita ni tak sekufu nak kawan dengan diorang, tak. Kenapa? Kerana situasi ini nanti kita semua akan hadapi. Cuma bezanya sama ada kita menjadi orang yang berada di syurga, tengok kawan dia kat dalam neraka, atau kita wal-iyazubillah menjadi orang yang tengah duduk dibakar oleh api neraka di dalam. Setiap kita akan lalu situasi ini. Maka sebab itu awal tadi saya sebutkan apa? Antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita apa? Allah letakkan kita dalam circle yang baik. Kan ayat ke-57 Allah kata apa? Walaula ni'matu rabbi. Dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku, maksudnya apa? Allah bimbing dia, Allah bagi petunjuk, Allah dorong dia untuk duduk dalam circle yang baik. Maka berada di sekeliling kawan-kawan yang sentiasa sebut tentang Quran dan sentiasa cek hari ni baca berapa banyak, kan hari ni tadabbur apa, walaupun simple satu ayat yang pendek, tidak ada masalah. Maka ini semua nikmat yang Allah berikan dan kita kena hargai dengan cara apa? Dengan cara kita bersemangat juga untuk beri perhatian kepada Quran. Dan kita doa mudah-mudahan Allah terus mengekalkan kita dalam lingkungan ataupun orang yang baik-baik. Baik, maka pengajarannya ialah dengan siapa kita berkawan, kita kena beri perhatian. Ini perkara yang ditekankan oleh agama. Baik. Yang ke-10. Kita lihat pada ayat yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-14. Kita nak beri perhatian kepada firman Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ayat yang ke-14. Engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Ini cerita tentang siapa? Cerita ini tentang orang Yahudi dan juga orang munafik. Mereka nampak macam geng, satu geng nak tolong.
Kan kita daripada luar nampak diorang ni satu grup yang bersatu, besar, ramai. Kan tapi sebenarnya apa? Persengketaan dalaman Rambut sama hitam, hati lain-lain. hati lain-lain kan. Tapi kadang rambut hitam dan putih, rambut dah lain. Kan? Hati pun lain-lain juga kan. Maka nampak macam sekali tapi hati itu berpecah belah. Lain apa? Lain dia punya tujuan. Orang ni kan nak tujuan ini, orang ni nak tujuan ini. Dan lebihnya untuk apa? Untuk tujuan memenuhi kehendak diri sendiri. Memenuhi kehendak diri sendiri. Sedangkan orang beriman, kehendak siapa yang dia nak penuhi sama. Kehendak mereka nak memenuhi kehendak Allah dan juga Rasul. Itu sahaja. Maka apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul, mereka akan berlapang dada untuk ikut. Walaupun yang suruh itu adalah orang yang lebih rendah jawatan dia, lebih rendah kedudukannya, lebih muda daripada di sudut umurnya daripada mereka. Kenapa? Kerana tujuan mereka adalah memenuhi kehendak Allah dan juga Rasul. Maka mereka titik bersatunya di situ. Titik bersatunya di situ. Maka kalau kita tak boleh nak satukan organisasi syarikat, masyarakat, keluarga kita pada titik ini, iaitulah mengutamakan kehendak Allah dan Rasul, maka dia akan jadi apa? Setiap orang akan mengutamakan kehendak masing-masing. Dan kehendak setiap kita semuanya berbeza. Mungkin kita ada sama pada satu dua perkara, tapi banyak perkara yang lain kita berbeza. Maka kita tak boleh get along, tak boleh nak bersama-sama tu lama. Dan akan ada satu tempoh masa, lepas tu kita akan masing-masing akan berpecah. Bila tiba pada waktu orang itu nak orang itu nak apa yang dia nak dan orang ini nak apa yang dia nak. Baik. Maka orang beriman mereka berbeza dari sudut ini. Mereka bukan saja sama dari sudut apa kehendak yang mereka nak, akan tetapi mereka saling mencintai dan mengutamakan orang-orang lain daripada kehendak diri mereka sendiri. Baik. Maka ayat ke-10 membawa kita kepada apa? Membawa kita kepada pengetahuan mengenai masalah, kita sebut masalah sosial lah bahasa kita hari ini. Dan masalah sosial yang terjadi. Dan apakah puncanya? Puncanya ialah tidak mengikut Rasul. Tidak mengikut Rasul. Kenapa saya katakan begitu? Kerana kalau kita lihat pada ayat yang keempat, ayat sebelum itu, bermula pada ayat ke-11, ayat ke-12, ayat ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Kisah mengenai siapa? Kisah mengenai orang munafik. Orang munafik. Apa masalah orang munafik ini? Masalahnya ialah mereka tak nak ikut Nabi. Betul? Tak nak ikut Nabi. Zahirkan Islam pada luaran, tapi yang tidak suka itu disembunyikan. Mereka tak mahu ikut Nabi SAW. Maka disebabkan tak nak ikut Nabi, dia clash kat situ. Maka seseorang dia mengutamakan kehendak dia bila tak ada kehendak lain yang dia utamakan dalam diri dia. Bila kita semua utamakan kehendak Allah dan Rasul, maka kita akan mengenepikan kehendak siapa? Kita akan ketepikan kehendak kita. Akan tapi bila kita utamakan kehendak kita, maka kehendak Allah dan Rasul itu akan jadi ke bawah dan akan jadi ke tepi. Maka jadilah masyarakat itu tidak akan bersatu. Ahli keluarga itu tidak akan bersatu. Kenapa? Puncanya tidak mahu mengikut Rasul. Dan kalau tak mengikut Rasul, maknanya dia tak mahu mengikut Allah SWT. Baik. Dua pengajaran yang terakhir dulu. Kita pergi laju-laju. Kita lihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Peringatan kita yang ke-11. Pada ayat ke-18, kita nak highlight pada firman Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amal-amalnya untuk hari esok. Baik. Ingatan yang Allah berikan, apa yang telah kita sediakan untuk hari esok. Anak nak sekolah esok, apa yang kita dah sediakan hari ini? Banyak kan? Macam nak sekolah esok kan. Hari ni dah siap gosok baju, dah check homework, beg dah siap sebelum tidur. Dan baju sekolah dah siap, kasut dah siap, duit belanja semua dah siap. Apa? Itu semua persiapan untuk hari esok. Esok nak pergi kerja. Dah siap dah hari ni, kan? Esok nak masak apa? Dah plan dah pada hari ni. Kan? Esok nak masak apa? Nak pergi pasar pukul berapa dan sebagainya, persiapan telah dilakukan. Apatah lagi kalau nak buat majlis, kan? Nak raya, berapa jauh punya persiapan
2 minggu, 3 minggu, sebulan sebelum raya lagi persiapan telah mula dibuat. Untuk hari, bukan hari esok, untuk hari Nun sebulan lagi. Kan? Dan Allah sebutkan pada ayat ini, pengajarannya ialah apa yang sudah disiapkan. Apa yang sudah disiapkan. Okay. Kenapa pertanyaan ini kita perlu tanya setiap hari? Kerana seseorang itu ajalnya dia tidak tahu bila. Itulah masalah. Kalau kita tahu ajal kita bila, mudahlah kita nak buat persiapan. Tapi masalahnya kita tidak tahu ajal kita bila. Ada yang mungkin perginya awal, ada yang mungkin perginya lewat, kan. Tapi yang penting kan, kita akan pergi pada bila-bila masa. Dan itulah masalahnya. Bila kita tahu deadline-nya, kita akan buat apa? Kita akan buat persiapan. Kita tahu nanti kan, katakan awal Februari ada presentation nak kena buat. Maka kita akan buat apa daripada sekarang, dah ready dah presentation tu. Apa yang nak dibentangkan dan sebagainya. Kan, dah siap dah. Dah mula buat. Kita akan buat sebab kita tahu deadline. Tapi masalahnya bila kita tak tahu deadline-nya bila, kita terus tiba tak buat persiapan. Itu masalahnya. Kan, bila tak tahu deadline, sepatutnya dia lagilah macam kena lagi bersedia. Tapi masalahnya bila tak tahu deadline bila, lagi terus tak buat apa-apa persiapan. Adakah bila tunggu nak nyawa itu sampai di kerungkung baru kita nak mula buat persiapan? Maka golongan ini yang Nabi SAW sebutkan sebagai golongan yang bijak. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang sentiasa menghitung diri dia, mengingat mati, muhasabah diri dia dan beramal untuk bekerja untuk selepas kematian dia. Bekerja untuk selepas kematian dia. Walaupun nampak dia bekerja di dunia, tapi itu semua bekalan untuk dia di akhirat. Kenapa? Kerana dia bertanya pada setiap hari apa yang sudah saya siapkan. Setiap hari dia bertanyakan apa yang sudah saya siapkan. Walikuli ummati ajal. Baik. Yang terakhir kita lihat pada ayat yang ke-12. Ayat ke-12, "Lam anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Itulah mengenai apa? Mengenai perumpamaan yang Allah berikan kalau Al-Quran ini diturunkan, diberikan kepada gunung ganang. Baik, pengajarannya simple saja. Itulah apa? Kena faham Al-Quran. Faham Al-Quran. Kena faham Al-Quran. Atau kita sebut tadabbur dan sebagainya. Baik. Kesemua 11 poin yang atas itu yang kita telah sebutkan, kan? 11 yang atas yang kita telah sebutkan ini, baik. Semuanya insya-Allah akan dapat dijalankan bila kita benar-benar menjalankan yang nombor 12 ni. Bila kita benar-benar menjalankan yang nombor 12. Bila kita faham Al-Quran, maka kita akan sentiasa beri perhatian kepada apa yang sudah kita siapkan. Orang yang faham Quran, dia tak mungkin tak mengikut Rasul. Orang yang faham Quran, dia akan beri perhatian dengan siapa dia berkawan. Orang yang faham Quran, dia akan mengenang jasa Nabi, jasa para sahabat yang membawa Al-Quran Islam sampai kepada dia hari ini, dan dia boleh bangun tidur, buka Quran, baca dengan mudah. Tak perlu pun dihina, tak perlu pun dicaci, dibaling batu hingga berdarah, tak perlu. Dia mengenang, ingat dan mendoakan mereka. Orang yang faham Quran, dia akan mengutamakan orang lain, menyayangi saudara muslim yang lain. Orang yang dia faham Quran, maka dia tahu apa yang perlu dia buat untuk mempertahankan iman dia. Maka dia akan berhijrah, meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat kepada akhirat dia. Orang yang faham Quran, dia akan mengikut segala sunnah dan cara Nabi SAW. Orang yang faham Quran, dia akan redha dengan apa yang Allah telah tetapkan kepada dia. Orang yang faham Quran, dia tahu bantuan Allah itu pasti datang. Cuma bentuknya itu dia tak tahu, tapi dia yakin bantuan Allah itu pasti akan datang. Dan yang terakhir, orang yang difaham Quran, dia tidak akan menghabiskan masa dia seharian dengan tidak dia bertasbih kepada Allah SWT. Maka key point dia adalah pada Poin 12. Poin 12 ini yang paling utama untuk diberi perhatian. Dan inilah usaha yang sedang kita lakukan bersama-sama.
walaupun bergeraknya mungkin Agak agak slow. lambat, tetapi alhamdulillah lebih baik bergerak daripada tidak bergerak. Dan mudah-mudahan Allah terus pandu kita, beri kekuatan kepada kita untuk faham Al-Quran, kerana inilah kunci kepada agama ini, kunci untuk mengamalkan agama ini dengan cara yang benar. Memahami Al-Quran, dia akan memberikan kepada kita 1001 peringatan setiap hari, kan? Bila nak buat ni je, apa Quran kata? Nak buat ni je, apa Quran kata? Nak forward ni, Quran kata apa? Boleh ke tak boleh? Fitnah orang ke? Tak semak dulu ke? Main sebar je kan? Maka memahami Al-Quran dikunci untuk perbuatan seorang Muslim itu pada setiap hari. Wallahu ta'ala alam. Itu saja sahabat kongsikan. Nak tanya sikit. Silakan. Haji Ayah dulu. Silakan. Ustaz, Ya, Haji Ayah. Ya saya, silakan je. saya nak kongsikan sikit Ustaz, sama-sama kita ni. Saya dipahamkan ramai yang mengikuti video kelas kita ni, tiga kelas kita ni di luar sana Ustaz, dan banyak yang memberi komen-komen yang baik lah, kerana kefahaman mereka terhadap isu yang Ustaz bangkitkan dan penjelasan yang Ustaz berikan tu amatlah memberi kesan kepada mereka yang mengikuti, dan mereka berharap ialah benda ini diteruskanlah, dan kita di sini pun sama yang belajar ni pun berharap begitu. Cumanya ada beberapa short yang dia buat, seboleh-bolehnya dia kata kita kalau boleh kurangkanlah suara latar, maksudnya suara di belakang tu. Suara latar kita kurangkan supaya pemahaman daripada penjelasan ustaz tu lebih jelas. Sebab tingkat kepahaman dan pembelajaran Al-Quran ni berbeza. Ada yang baru, ada yang lama, ada yang pertengahan. Jadi bagi orang yang lama pertengahan dia tak ada masalah untuk tangkap apa yang ustaz cakap. Tapi bagi yang baru tu agak lambat sikit nak pick up. Jadi kalau sekiranya ada gangguan-gangguan sikit ni susah. Dia tak boleh nak pick up ustaz. Saya saya nak minta lah kalau boleh sahabat-sahabat kita yang ada dalam kelas ini, marilah kita sama-sama memberi laluan kepada kawan-kawan kita yang baru untuk memahami penjelasan daripada ustaz, dan semoga sama-sama dapat mempelajari dan dapat menghayati ilmu yang ustaz cuba sampaikan. Terima kasih ustaz. Baik, jazakallahu khairan ya. Mungkin itu perkara yang mungkin kita tak tahu mungkin ataupun terlepas pandang mengenai orang lain juga mungkin yang tak ada ikuti, mungkin dia ikut video di YouTube dan sebagainya, ataupun yang mungkin di sini yang kita kadar fahamannya itu berbeza kan. Mungkin ada orang yang ada yang mungkin terganggu kot kan dengan puji-puji dan sebagainya, dan mungkin ada yang okey sahaja. Ala kulli hal kita seperti yang disebutkan oleh Jaya, kita kurangkan bunyi-bunyi background itu kan. Apa jua pun bunyilah, sebab kita recorded kan, so akan masuk semua dalam recording kita kan. Wallahu a'lam. Silakan Ajar Nuria. Ustaz, berbalik kepada poin nombor 11 tu tadi. Apa yang telah kita sediakan, kadang kita dah plot kan apa yang kita telah sediakan, tapi macam mana nak ukur nak mengukurnya tu Ustaz. Baik, macam mana kita nak mengukur apa yang telah kita siapkan? Kaabah kira kalau tengok Allah macam setitik dakwat di lautan. Takut Ustaz. Baik. Sure saya. Nak buat pelan tindakan pun Allah. Banyak sangat nak dibuat, tak tercapai rasanya makanya. Ya, betul. Baik. Zakillahu khairan Janudah. Soalan. Pertamanya kita fokus pada apa yang kita boleh lakukan. Mengikut kita punya capacity. Kita fokus pada apa yang boleh kita lakukan mengikut capacity kita masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, antara yang terbaik dalam rangka kita nak buat persiapan untuk hari esok ialah kita kalau dalam Al-Quran itu Allah sebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Sungguhnya Allah membeli daripada diri orang beriman itu diri dan juga harta mereka. Kan? Dan juga dalam surah lain Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang beriman, tidakkah aku tunjuk kepada kamu terhadap perniagaan? Maka kita sekarang ini kena bijak dalam berniaga. Berniaga dengan siapa? Berniaga dengan Allah SWT. Allah nak berjual beli dengan kita. Maka kita applykanlah kita punya ilmu dalam perniagaan di dunia ini dalam kita nak berniaga dengan Allah SWT. Kita kalau berniaga di dunia, kita nakkan apa? Modal yang sedikit tapi untung yang banyak. Betul tak? Modal sedikit, untung yang banyak. Yang kedua, kita nakkan kerja yang sedikit tetapi untungnya berterusan. Betul tak? Betul. Maka lakukanlah perkara yang sama dalam perniagaan kita dengan Allah SWT. Caranya bagaimana? Modal yang sedikit tetapi memberi keuntungan yang banyak, itu kita lihat dalam hadis Nabi SAW mengenai amalan-amalan yang kita buat sedikit tapi ganjarannya besar. Contohnya apa? Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kan? Kata-kata tasbih subhanallah. Nabi SAW sebutkan kata-kata subhanallah adalah gharsun fil jannah. Satu tanaman pokok kurma di syurga dengan subhanallah. Besar tak modal nak sebut subhanallah? Tak besar, tapi ganjaran dia besar tak? Besar. Kenapa kita menyia-nyiakan perniagaan yang modalnya begitu kecil ni? Kan? Tapi mendapat keuntungan yang besar. 12 rakaat setiap hari, siapa yang solat sunat, Allah akan sediakan apa? Baitun fil jannah, satu istana di syurga. Satu hari dia solat sunat 12 rakaat, Allah akan sediakan untuk dia istana di syurga. 12 rakaat satu hari, adakah susah untuk kita lakukan? Satu solat sunat makan masa mungkin 4 minit, 3 minit, kan 12 mungkin setengah jam daripada 24 jam yang kita lalui seharian. Maka ini perkara yang kita nak kena beri perhatian, cari amalan-amalan yang sikit tetapi ganjarannya besar. Sikit tapi ganjarannya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang dalam berniaga, dia nakkan modalnya itu dia keluarkan sekali tapi keuntungan itu didapat berterusan. Berganda dan berterusan. Itulah yang kita nak pun. Baik, maka apa yang perlu lakukan dalam nak berniaga dengan Allah SWT? Carilah amalan-amalan yang begini. Apakah dia? Antara Nabi SAW sebutkan, bina perigi, bina masjid, sediakan sekolah, tempat orang belajar, wakaf Al-Quran, sponsor orang pergi belajar agama, sponsor kelas. Itu semua termasuk dalam apa? Termasuk dalam keluar modal sekali tapi keuntungannya itu berterusan. So itu Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah orang yang pertama sekali dijamin oleh Allah masuk dalam syurga. Sebab apa? Di tangan dia, siapa yang masuk Islam? Kan? Semua sahabat-sahabat yang besar. Uthman bin Affan masuk dalam dia. Abdurrahman bin Auf masuk di tangan dia. Semua sahabat-sahabat yang besar masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa yang diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, semua itu dapat pahalanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tanpa dikurangkan sedikit pun. Bulan puasa, buat apa? Pergilah sponsor orang yang buka puasa. Maka cari amalan-amalan yang begini, yang modalnya keluar sekali tetapi keuntungannya itu berterusan. Dan ini banyaklah. Saya ada jumpa seorang tu, Allah kurniakan dia kelebihan dari sudut harta. Dia perempuan, dan memang Masya Allah, dia buat apa? Dia ambil seorang, dia set upkan reban ayam. So dia gajikan orang tu, dia bagi modal untuk buat reban ayam. Sekarang ini sekali harvest boleh keluarkan 20,000 hingga 25,000 ekor ayam sekali harvest. Apa yang dia buat? Dia harvest setiap minggu, setiap bulan kan. Setiap bulan mengikut pada kiraan itu. Setiap kali dia harvest itu, dia buat apa? Dia infak kepada sekolah-sekolah yang memerlukan. Infak kepada orang-orang yang memerlukan. Maka modal dia keluar berapa? Sekali je waktu dia nak set up reban ayam tu. Sekali je. Kalau dia bagi terus pada sekolah tahfiz, mungkin pakai, habis. Tapi dia set upkan itu, maka daripada situ keuntungan bulanan dia akan beri kepada sekolah tahfiz dan dia adalah yang berterusan. Orang dapat kerja, sekolah-sekolah orang lain pun dapat bantuan daripada dia berterusan. Dan juga dia buat apa? Sekolah ada tanah, dia set upkan, buat kandang kambing kecil-kecilan, buatkan apa? Tanaman cili, apa yang ada di sekolah tu dia tolong set upkan supaya sekolah tu boleh menjana pendapatan dia sendiri. Dia hanya bagi modal sekali sahaja.
kan. Dan itulah kelebihan Allah bagi dia, kelebihan dari sudut kewangan. Kita tak mampu, kita buatlah dengan satu grup kawan, buat satu projek yang begitu. Sponsor cari satu sekolah contohnya, kan, buat satu projek yang menjana keuntungan berterusan itu supaya kita bagi modal sekali settle. Dia dah boleh jalan sendiri. Berapa diperlukan sebulan? 5,000 untuk bayar dia punya bil dan apa dan sebagainya. Cari perniagaan yang boleh menjana keuntungan begitu. Kemudian pergi pada tempat lain dan sebagainya, maka itu atas kita punya cara kita masing-masing berfikir, kreativiti kita masing-masing untuk nak menjadikan modal keluar sekali tapi dia dapat pahala yang berterusan. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. Baik. 10:02 saya kira kita tutup setakat ini. InsyaAllah aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzubika